card. Dulu selalu kita kena pegang SIM card ni, tunjuk je, asyik kena tunjuk je kan. Sekarang tak payah orang, semua dah tahu kan. Boleh kan? So saya simpan sajalah dalam, supaya nak bagi energi sikit kat saya. Okay ya? Okay, so seperti mana yang anda semua tahu dan mengenali tentang LA SIM card ni, untuk yang baru, saya tak nak rugikan masa untuk angkat tangan baru apa semua. Yang baru ke maupun lama, ulang baliklah sebagai ulangan. Dalam kad kita LA Genius Saver Card ni, dia mempunyai satu radiasi yang dipanggil bernama negatif ion dengan far infrared. Okey ya? Apa tu negatif ion? Yang kita di sini, sebelum ni negatif ion kita tak kenal betul. Apabila kita dah memasuki dunia LA Genius ni, baru dah jadi nama dikeluarkan negatif ion apa semua betul lah. Sebenarnya kalau anda semua kalau fikir-fikir kan, 5-6 tahun sudah, 7 tahun sudah, ada tak ramai-ramai kita yang pernah ada pengalaman buat memang kita ada pegang pendant lah, apa macam gelang lah, apa semua tu kan. Itu semua dalam konteks negatif ion, tapi tidak diperjelaskan. Okey ya. Tapi apabila LA Genius dia bawa produk ini, memang satu keadaan dia terangkan apa sebenarnya itu negatif ion dengan far infrared. Okey ya. So okey, negatif ion ni sebelum kita tengok dalam kad, kita tahu negatif ion ni adanya di mana. Secara semula jadi dah ada. Adanya di mana? Terlalu kayu. Di sini pun ada. Sekarang saat ini pun ada. Cuma perbezaannya apabila adanya negatif ion dengan positif ion. Positif ion wujud juga, tapi wujudnya daripada mana? Negatif ion wujud juga daripada mana? Negatif ion secara semula jadi di mana yang terkayunya? Ada dekat air terjun, tepi gunung, tepi sungai, tepi apa tasik, apa semua, dengan tepi laut, apa semua tu. Tempat-tempat tu adalah kaya dengan negatif ion. Kalau benda ni anda nak tahu lebih detail, bagusnya anda masuk dalam apa orang kata, mudah tahu, tanya dekat Mr. G lah. Saya selalu cerita Mr. G ya. Tanya dekat Mr. G. Mr. G tahu kan siapa? Mr. Google lah. Tanya dekat dia. Dia adalah orang yang orang kata next to God. Betul lah faham kan? Dia next to God sekarang. Kita doa dengan Tuhan, tapi sekarang nak tahu kena tanya dekat dia. Kan? Dia boleh cakap benar. Pasal benda ni pun saya ambil dekat dia ni. Dia pun saya ambil dekat dia. Kalau ni warna pun dia yang bagi. Warna ni pun dia yang bagi. Saya ambil daripada sana juga. Saya tak ubah apa-apa. Mungkin anda ada pengalaman kalau dah masuk surf ke apa, benda ni dah nampak dah. Okey ya? So kita tahu benda ni memang secara naturally semula jadi ada. So seterusnya, apa yang kita kena faham, apa tu positif ion? Positif ion ni adalah benda-benda begini. Benda-benda begini adalah ciptaan manusia lah. Di mana ada? Ada dekat hutan? Tak, di pekan lah. Okey ya? So maka kita tahu di pekan ni negatif ion dalam kandungan yang kurang. Okey ya? So itu yang menunjukkan kita berkelah tu berkelah ke tengah pekan. Ada yang berkelah tengah pekan? Tak kan? Kita berkelah tengah itu. Maknanya ada tradisi itu, ada maknanya. Bukan sengaja orang dulu-dulu bawa tradisi untuk kita dapatkan benda-benda yang secara semula jadi itulah. Okey. So apabila kita dah lebih kurang faham apa tu negatif ion dan positif ion, kita kena kenal juga ini tak perlu. Okey, apa tu FRI? FRI ni saya nak tarik perhatian simple saja. Far infrared ni adalah satu benda yang dah mula banyak dah gunakan dalam apa orang kata dunia perubatan apa semua sekarang. Sebelum-sebelum itu ada tapi tak diwar-warkan. Tapi sekarang memang ada. Tapi secara semula jadinya far infrared ni ada di mana? Dia ialah pancaran oleh cahaya matahari. Maknanya benda tu pun ada dalam semula jadi. Okey ya? Apa yang disebutkan dalam kad kita ni adalah semula jadi. Apabila disebutkan semula jadi, nak guna tanpa was-was tak? Tak perlulah, pasal itu adalah semula jadi. Okey ya? So tak perlu nak ada was-was. Okey, apabila disebutkan radiasi, kad ini berfungsi dengan radiasi, itu je lah kita kena takut sikit. Itu pun kalau yang siapa yang rasa takut, bagi handphone kepada saya. Jangan guna handphone. Kalau orang guna handphone tu lari pergi jauh. Kalau takut kepada radiasi. Tahu kan handphone berfungsi dengan radiasi kan? So radiasi ni kita kena faham. Ada yang tahap yang membahayakan, ada yang tahap yang tidak bahaya. Handphone berada dalam kategori tidak bahaya. Pasal tu hampir-hampir dekat belas-belas tahun kita dah apa orang kata menggunakan handphone ni terlalu laris, betul tak? Kan? Sampai budak umur 2 tahun sekarang dah pegang handphone dah. Kan? Terlalu laris. Tapi ada pernah dengar satu tempat, satu kampung kerana handphone radiation, satu kelompok dekat 200 orang dah mati. Aduh. Tak kan?
So maknanya radiasi kita dengan cara gunanya kalau salah membahayakan. Tip senang saja saya bagi satu tip handphone kalau bateri kurang ke sambil charge ke apa ke guna tak salah. Tapi sambil charge guna tu bahayalah pasal dia direct current kan? Dia bahaya direct current. Dia boleh meletupkan bateri tu. Itu je masalah. Tapi bahayanya radiasi tinggi bila tahu? Apabila signal kurang. Kalau signal 1 bar, tolong jangan memaksa nak bercakap juga. Itu yang bahaya. Itu radiasi akan tinggi. Itu tip untuk anda. Okey, tenaga pun dia jimat apa? Okey, yang pertama kita sebut petrol. Kedua diesel. Lepas tu NGV gas. Lepas tu elektrik. Lepas tu apa dia? Jangan hilang dalam lautan. Relax saja. Okey. Yang seterusnya adalah kesihatan. Okey ya. Itu pun penjimatan juga. Kalau kita letak, kita rasa sakit. Kalau letak tempat yang sakit, kalau sakit kurang, jimat tak? Jimat sakit lah. Itu je lah, jimat juga lah. Itu yang dikatakan kad jimat. Boleh kan? Kalau pergi Indonesia bukan jimat, kad kemat. Lain dah. Jangan guna jimat kat sana. Okey? Di sana kita sini menggunakan, sana tahu tak boleh? Tak tahu. Tak boleh sebutlah sini bahaya kalau sebut perkataan. Dia sebut membahayakan di sini. Di sana di Indonesia digunakan membutuhkan. Ada membutuhkan di sana tu maksudnya menggunakan. Jangan salah faham. Okay, ya? So pergi sana nanti pandai-pandai lah. Saya tunjukkan beberapa contoh untuk mudah anda nampak lah. Ini salah satu kaedah kita waktu mengisi, kita pegang kad begini untuk memecahkan molekul structure tu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada cara-cara kita guna dekat kenderaan. Kenderaan bergantung pada sisi. Sisi bawah 1000 guna 1. Sisi lebih pada 1000 kurang pada 2000 guna 2 kad. Lebih pada 2000 3 kad, 4 kad bergantung kepada jenis kenderaan dengan cara penggunaan kenderaan. Kancil, ada kancil yang 1000 cc tapi dia tukarkan jadi kepada turbo. Ada kan? Itu jangan harapkan dampak penjimatan yang tinggi. Minta maaf. Pasal telah diubah suai. Nampak? Penjimatan yang disebutkan di sini ni tidak ada satu jumlah yang boleh ditetapkan. Kancil confirm 30.1% boleh dapat kuliah. Tak boleh ya. Penjimatan di sini dimasukkan purata daripada 0 hingga 30%. So mungkin boleh jadi 0, mungkin boleh jadi 1, mungkin boleh jadi 2, 3, 4, 5. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 tu kadang-kadang jimat tapi tak rasa. Bila tak rasa dia kata kad ni tak berfungsi. Kalau dia tak berfungsi tapi sebelah dia, jiran dia, kawan dia berfungsi, maknanya benda tu berfungsi, mungkin dia tak rasa. Dan bergantung kepada cara memandu apa semualah dan keadaan kenderaan itu sendiri. Okey. So kad tu bergantung kepada kenderaan dan tempat-tempat yang perlu kita letakkan. Kita syorkan tempat-tempat inilah. Okey, kenapa saya letak yang X tu? Pasal jangan kalau boleh bila letak kepada kenderaan yang lebih cc, bila lekat dekat tudung begini kan, letak 2 pun cukup. Macam Bios 1.6 saya letak 2 begini je, result nampak. Tapi yang cadangkan kalau boleh jangan rapatkan lekatnya. Kalau boleh bagi ada okey. Tu yang maksudnya ada X kat sini. Okey ya. Seterusnya satu kad di sini begini, macam ni apa semualah cara-cara. Yang terbaik kepada kenderaan-kenderaan yang sisi yang lebih, cadangkan kad yang lebih, letakkan dekat air filter. Lepas tu ini contoh air filter juga. Yang ni contoh yang begini pun boleh letak. Walaupun ada 2 tempat boleh letak sini, satu letak kat sini. Macam ni pun boleh. Ini semua contoh-contoh yang ada. Motor gini, okey. Dan satu lagi tempat fuse box. Okey, fuse box. Dan kereta yang jenis mahal-mahal sekarang yang latest teknologi punya kan, kita ada computer box kan? Dekat computer box. So untuk kereta yang sisi kecil, perlukan semua tempat ni? Kalau dekat lebih letak. Kalau tak ada, satu kad kancil letak satu lah. Kalau ada 2 kad, manalah tahu. Anda datang dengan Sapphire kan? Sapphire kan dapat 2 kad saja kan? Betul tak? Dapat 2 kad, takkanlah nak harapkan letak 3-4 tempat. Letak dulu. Okey, tapi kalau ada sisi kereta tinggi macam 2.4, 3 point ke, harapkan letak 2 kad, janganlah kata tak dapat result ke. Kan? Mengikut dia punya cara penggunaan dan jumlah penggunaan. So ini semua contoh-contoh yang kita letak dekat fuse box apa semualah. Okey. Ini
contoh elektronik box ataupun komputer box dalam kereta lah. Dekat sini pun bagus untuk kereta-kereta yang mahal. Okey, ini contoh-contoh untuk petrol. Okey, dalam petrol ni dengan apa juga tenaga pun, ingat kan, dia akan membantu menjimatkan yang mana paling banyak tahu. Bukan penggunaan. Dia membantu menjimatkan pembaziran yang berlaku dalam penggunaan tenaga harian kita. Okey, macam wastage yang berlaku kan. Wastage yang berlaku dalam petrol, diesel, apa semua tu. Itu dia protect terlalu banyak daripada penggunaan. Okey ya. So itu contoh penjimatan yang kita nampak. Seterusnya, sebelum saya pergi di B-Box, cara sama juga digunakan untuk diesel. Seperti mana yang tadi anda nampak untuk petrol kan, samalah untuk diesel. Tapi diesel bila kita dah tahu sisi lebih, tampal saja dah lebih kan. Tu je. Tampal kat mana? Lebih dekat tangki. Takkanlah lori tangki tu kita nak tangki yang besar dengan apa trailer dia punya tandis yang besar apa semua tu kan, nak letak satu kan. Tahu tak? So minta nasihat kepada orang yang ada sebelum-sebelum ataupun dalam grup anda-anda yang ada, tanya berapa kan nak letak, kalau 3 tan lori, 4 tan lori ke 10 tan ke ataupun trailer ke apa ya. Macam mana cara-cara letak macam tadi juga. Sama juga tangki, fuse box, air filter macam tu. Okey ya. So itu adalah untuk diesel. Diesel saya cadangkan jenis kenderaan yang berkereta, berbentuk berkereta ya. Bagusnya letak dekat tudung satu, dan kalau boleh bawa ke mekanik ke mana-mana, lekat 1 atau 2 kat atas tangki diesel. Petrol tak apa. Pemeluapan petrol adalah terlalu pantas berbanding dengan diesel. Boleh ya? So letak dekat tangkinya. Contoh saya tunjuk. Ini adalah okey. Yang pertama senang sajalah. Adakah saya tunjuk kat sini meter? Tak kan? Janganlah tanya soalan pula. Awak tak boleh lekat dekat meter ke? Kalau boleh dekat meter, saya dah tunjuk dah gambar. Betul? Kalau dah tak tunjuk gambar meter, janganlah pergi lekat. Baru-baru ni ada satu komplain. Dia dah lekat rumah dia dekat, mana tahu? Satu dekat DB box, satu dia dekat meter. Tak pula lepas 3 hari, sebelah meter tu kan ada 2 fuse hitam tu kan, terbakar satu. Dia kata kerana kad ni lah terbakar. Saya kata tak apa, bagus. Maknanya kad tu berfungsi lah, saya kata. Saya tanya ke soalan dia pertama, letak kat mana? Dia kata satu dekat DB box, satu dekat meter. Saya tanya ke dia, siapa cadangkan kamu suruh letak dekat meter? Saya kata itu salah. Sebenarnya bukan kerana dia letak kaki yang terbakar. Dah, bukan. Salahnya apa dia tahu? Waktu Christmas hari itu tu, dia guna overload. Kerana overload tu terbakar. Tahu tak bila dia percaya benda tu? TMB datang, TMB check dia punya apa tu semua. Dia kata you guna overload. Kerana overload terbakar. Baru dia terima kita punya kad. Kerana bukan kad kita yang buat masalah. Nampak tak? Okey So janganlah pula pandai-pandai pergi lekat-lekat meter apa semua. Nasib baik dia tak kena. Kalau TMB tu boleh saman dia lah. Salah pasal dia mengganggu. Mencuri adalah salah. Tapi kad kita ada mencuri tak? Kad kita tak mencuri. Kad kita membantu menjimatkan pembaziran yang berlaku dalam penggunaan tenaga elektrik harian kita. Membantu menjimatkan. Dia bukan mencuri. Tapi kalau anda mengusik meter, salah. Bila kita letak kad ke, letak magnet ke, letak apa-apa je jual dekat meter tu kan, itu dah masuk dalam kategori mengusik. Salah. Boleh kan? So jangan fikir tentang meter, lupakan saja, balik masuk dalam rumah kita. Rumah kita campaklah buat apa pun tak apa. Betul tak? Beli 1000 kad, campak dia dinding ke tak apa. Tak ada orang nak kasih tahu. Betul tak? Rumah kita. Betul tak? Okey So dalam rumah kita, janganlah pula tanya, ini lekat kat sini tak salah ke? Tak salah macam mana? Ni dalam rumah kita. Ada suami kita tak pernah buka, isteri kita tak pernah buka benda ni. Ada kan? Anak kita pun kadang-kadang buka. Betul? So tak salah dari mana? Okey So tak perlu risau. Letak saja di mana yang anda suka. Saya punya penerangan pertama. Kalau katanya lekat saja di mana anda suka, fuse box saya tadi takkanlah kat nak lekat kat sini. Okey Pandai-pandailah fikirlah lekat kat sini. Okey, kad ini sebenarnya apabila saya letak di sini, ada orang tanya kat saya, Belu, kamu letak kad terbalik, aku kena letak macam tu ke? Betul nak jawab orang. Tak pernah nak buat macam mana. Budak sekolah belajar satu kan, tadika sekarang kan, nak buat macam mana. Itulah keadaan. Tak salah. Letak sajalah berhampiran dengan main fuse. Main fuse ni apa dia? Senang saja. Balik kat rumah kalau tak kenal main fuse, ambil apa-apa plug yang ada, cari 2 wire, cucuk kat live itu, kena bagi dia jadi trip. Tahu tak buat trip macam mana? Tahu kan?
Kalau tak ada, letak jari. Bang, dia akan jatuh. Dia jatuh itulah yang kata Menfuse. Boleh senang dia nak cari jangan pula pergi mencuba. Mencuba itu adalah bahaya. Okey. So letak saja di mana. Daripada awal dulu tenagakan badan manusia, sekarang dah pergi sampai doktor dah kata pula guna di sana di sini apa semua. Ingat minta maaf saya nak cadangkan satu benda ni supaya saya ada pengalaman sebelum-sebelum. Jangan salah tafsir. Ramai dah mula kata kad ini sebagai ubat. Dah ada WhatsApp ataupun orang telefon tanya kat saya, kad kita ni dah sudah masuk test dalam KKM. Ada ML number ke? Minta maaf, kad ni bukan untuk ubat. Dia membantu kita dalam mengurangkan sakit, memberi tenaga badan, memberi tenaga kepada air yang kita minum. Tampal je lah dekat tangki air kat rumah kita ke apa-apa ke. Dia membantu untuk menukarkan air asidik jadi alkaline. Okey. Nanti kita akan keluarkan satu ni apabila kita dapat report. Okey. So apabila nak tunjuk tenaga ni, ini kaedah-kaedah tunjuk tenaga. Nanti dalam newbies training kita ajarlah macam mana nak buat demo apa semua tu ini salah-salah contoh demo-demo yang kita lakukan. Okey, macam mana kad ini boleh membantu menyegarkan? Senang sajalah, tengoklah yang ni dah jadi begini. Sudah. Tu je. Boleh nampak Boleh nampak beza Macam mana jadi jangan tanya kat saya. Balik cuba. Awak sayur ni saya import daripada Afrika ke? Tak kan? So bolehlah anda pun mencuba. Tak jadi masalah. Seterusnya, ini satu lagi contoh yang mudah anda boleh mencuba juga. Bagaimana anda nak mengenali pemeluapan yang berlaku ataupun pembaziran yang berlaku dalam penggunaan petrol kita dalam hari. Waktu anda berehat di sini, kereta anda berehat di luar. Kalau saya tanya soalan, kereta kita yang ada kat luar ni sekarang berlaku pembaziran atau tidak? Ramai kata tak, betul. Tapi sebenarnya apabila kita berehat, kereta kita pun berehat, enjin tak jalan pun, pembaziran, maksudnya pemeluapan itu sentiasa berlaku. So apabila adanya kad ini salah satu contoh. Carilah motor begini dekat Thailand. Malaysia tak dapat. Ni kena pergi Thailand beli Belum ni kena import daripada New Zealand. Okey, lepas tu isikan petrol. Petrol ni beli kat sini. Beli kat Malaysia. Isi sikit-sikit, lepas tu tinggalkan pasangkan belon begini, letak satu kad, tanpa kad, letaklah. Janganlah pergi goncang pula botol tu, tak goncang tak salah. Tapi kereta kita berehat kat luar tu ada orang tolong goncang. Ada? Tak ada kan? So kita nak pastikan waktu dia berehat berlaku pembaziran atau tidak. Itulah jawapannya. Ini kena cari satu tempat saja. Cari saya. Kalau nak kad, cari saya. Betul lah. Kan? Kering-kering dekat saya cari saya lah. Okey So letak begini, selepas setengah jam, inilah result. Okey. So kita nampak yang tak ada kad ini membenarkan pemeluapan berlaku. Maka pemeluapan berlaku, belum ni naik. Orang lelaki jangan fikir lain Tapi boleh. Bukan naik bagus ke? Bukan naik yang bagus. Boleh. Naik bagus ada. Nanti Abang Sam tolong ajar macam mana cara dia tahu keadaan tu. Okey Okey, so apabila kita nampak begini, kita tahu pembaziran ataupun pemeluapan berlaku. So maka belon ni naik, dan di sini belon tidak naik adanya kad kita. So secara terang-terang ataupun secara terbukti kita boleh menunjukkan kenapa belon ni tak naik kerana adanya kad di sini. So benda ni saya tunjuk gambar betul. Memanglah wayang. Betul. Ini wayang kan? Gambar betul dah. Tapi benda ni tak boleh cuba kan dah. Cuba je lah. Betul lah? Saya dah cuba di Indonesia, saya dah cuba di Sri Lanka, saya dah cuba di India. Semua tempat jadi. Takkanlah kalau anda buat tak jadi. Di Malaysia pun saya dapat banyak kali dah buat. Jadilah. Okey, so yang itulah yang terbaik. Okey, untuk mudah anda fahami dan kenali. Okey. Baik, kita panggil betul Terima kasih. Kita panggil betul. Abang,